Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia bersama saya IBLP di Warta Berita Pagi ini pada 16 Ogos 2022 di Sabah Hits Online TV. Ikuti antara paparan berita pagi ini. Laksana proses pindah milik tanah sebelum naik taraf sekolah. Bom batas air selamatkan 7 pelancong, 2 jurumudi. Tragedi pasaran pertukaran karbon. Jawatan Kuasa Interim mengurangkan kesan perubahan iklim di Sabah telah mengambil inisiatif memberi cadangan perundangan kepada kerajaan negeri mengenai pertukaran karbon. Pengerusi Jawatan Kuasa tersebut, Datuk Sam Manan berkata, inisiatif tersebut akan dilaksanakan dalam tempoh 1 tahun penubuhan jawatan tersebut dari 1 Ogos lalu hingga 31 Julai tahun depan. Menurut beliau, Jawatan Kuasa itu berpendapat bahawa untuk Sabah menceburi pasaran pertukaran karbon tidak sepatutnya memerlukan pihak ketiga dalam urusan perniagaan kerana negeri itu mempunyai pengalaman bertahun-tahun dan pakarnya sendiri dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Katanya sekian lama pasaran karbon kurang berkembang tetapi sekarang ia dibangunkan kerana pencemaran, justru organisasi memberi kredit karbon untuk mengimbangi pencemaran mereka sendiri. Sabah Basrat menerajui pasaran itu dengan mewujudkan perundangan pertukaran karbon untuk mengawal selia pasaran tanpa perjanjian melalui pihak ketiga. Sam, bekas Ketua Pemeliharaan Hutan Sabah serta Penasihat Teknikal Perhutanan Sabah kepada Ketua Menteri berkata selepas perbincangan selama 10 tahun, kerajaan negeri telah mencapai perjanjian pertukaran karbon melibatkan 80,000 hektar tanah hutan di Kuamut. Sebanyak 718 juta bantuan keluarga Malaysia telah diluluskan untuk 795,906 penduduk Sabah setakat ini dan jumlah itu tidak termasuk rayuan. Kata Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Ata Kurup Ata yang juga ahli Parlimen Pensiangan berkata daripada jumlah itu, sebanyak 2.23 juta diperuntukkan kepada 9,036 penerima BKM di kawasan berkenaan. 525,000 diperuntukkan kepada penerima BKM yang tiada akaun bank di daerah Nabawan. Mereka menerima bantuan itu pada program Hebatkan Persiangan Mobile Community Service. Katanya penerima BKM tiada akaun bank merekodkan penurunan tahun ke tahun. Menunjukkan dengan akses pembankan melalui perkhidmatan BSN bergerak di Nabawan dan Suk serta kemudahan 3 mesin ATM di Suk, keluarga Malaysia di Nabawan mula celik kewangan dan ramai menerima BKM telah berjaya membuka akaun simpanan. Mengenai MCS, Ata berkata program 3 hari bermula hari ini yang menjelajah Nabawan dan Pegalungan berjaya membawa 41 agensi kerajaan yang menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk rakyat di kawasan pendalaman. Universiti Malaysia Sabah menghasilkan produk Ayam Lee, sebuah inovasi terhadap ayam pedaging komersial yang menggunakan ekstra tongkat ali sebagai sebahagian daripada diet pemakanannya. Majlis pelancarannya disempurnakan Timbalan Naib Kansler Penyidikan dan Inovasi UMS IR Prof Dr. Rosalam Haji Sarbatli di Pasaraya Pick and Pay di sini. Penyidikan itu dimulakan pada tahun 2011 bagi menghasilkan kualiti daging ayam yang lebih premium dan sehat tanpa bergantung penuh kepada ubat-ubatan seperti antibiotik dan vaksin. Menurut Rosalam, menerusi kajian dan fasa pra-perkomersialan di lapangan, terbukti tongkat ali dapat menjadikan ayam pedaging lebih aktif, mengurangkan kadar kematian dan bau pada reban ayam, serta menunjukkan kurangnya kehadiran lalat pada najis ayam. Penggunaan tongkat ali kepada ayam pedaging ini juga menyebabkan isi atau daging ayam lebih pejal dan mempunyai rasa yang tersendiri. Bagi rekod produk Ayam Lee turut dinobatkan sebagai pemenang pingat emas masa dipertandingkan pada Seoul International Invention Fair pada 2013. Katanya sebagai hala tuju dan kelestarian, UMS juga sentiasa memantau keberkesanan projek komersialan ini melalui syarikat milik penuh universiti iaitu UMS Investment Holding Sendirian Berhad. Konvoi KMKM 2022 yang masuk hari ke-7 melalui jarak sejauh 1,230 km sejak Selasa lepas untuk tiba di daerah Sandakan. Konvoi KMKM 2022 yang diketuai Ketua Penolong Pengarah Gerak Saraf dan Pengurusan Isu Busmin Ibrahim mengelilingi bandar Sandakan sebelum tiba di Taman Anggrek Court sebagai persinggahan terakhir di daerah Sandakan. Perjalanan hari ke-7 dimulakan dengan acara pelepasan konvoi KMKM 2022 peringkat Sandakan di Pasaraya Maidin disempurnakan oleh Pegawai Pembangunan Masyarakat N52 Sungai Sibuka, Ibrahim Nasib mewakili Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan 2. Konvoi KMKM 2022 disambut dengan persembahan silat tempatan oleh pesilat veteran Usman Yasin 72 berasal dari Tembisan serta Ketua Komuniti Taman Anggrek Court Awang Aspar Liwangsa.
Proses memindah milik tanah sekolah kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum menaik taraf atau membina baru bangunan sekolah daif. Kata Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razid Jidin, beliau berkata ini merupakan langkah penting kerana proses pemilikan tanah merupakan antara faktor utama yang menyebabkan banyak sekolah daif di seluruh negara, khususnya di Sabah Tenggara dan tidak dapat diteruskan. Bagi memastikan projek membina baru atau menaik taraf infrastruktur sekolah itu berjalan lancar, masalah tanah perlu diselesaikan terlebih dahulu. Katanya tidak mahu masalah ini berlaku lagi kerana ia akan merugikan kerajaan dan sekolah berkenaan pula lambat untuk dinaik taraf atau sebagainya. Muhammad Razif berkata projek pembinaan sekolah menengah kebangsaan Langkon yang sebelum ini tergendala kerana masalah pemilikan tanah kini telah dilaksanakannya. Beliau berkata dua lagi sekolah kebangsaan yang akan dinaik taraf di kawasan Kota Belud dalam masa terdekat iaitu SK Nanamun dan SK Pandasan. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun telah melancarkan Majlis Wanita KDC Lat Datu dalam usaha memperkasa golongan wanita, khususnya dalam kalangan etnik Kadazan Dusun di daerah ini. Pengerusi Majlis Wanita KDC Pusat Joanna Kitingan berkata, pembentukan majlis berkenaan di KDC Lat Datu juga secara tidak langsung menyatukan 3 sub-etnik Kadazan Dusun yang ada di daerah tersebut. Bagi penasihat wanita KDC Lat Datu, Manuel Martin berkata, tiada sesiapa yang ditinggalkan di belakang tanpa mengira jantina, sebaliknya setiap sub-etnik Kadazan Dusun di daerah ini bergerak seiring dan berganding bahu menghidupkan semula nilai budaya melalui program yang bakal dijalankan sama ada berkaitan budaya atau adat resam. Seramai 7 pelancong dan 2 jurumudi bot diselamatkan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamatan Atas Air Sempurna selepas bot dinaiki mengalami kerosakan enjin petang kemarin. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada jam 3.10 petang. Kemudian pasukan bomba dari BBV Atas Air Sempurna menggunakan sebuah bot bergegas ke lokasi kejadian kira-kira 5 km dari Balai Bomba berkenaan. Katanya pasukan bomba bertindak memindahkan semua mangsa ke bot Kevlar lalu menarik bot pelancong berkenaan. Semua mangsa dihantar ke sebuah resort, semua mangsa dalam keadaan selamat. Kerajaan digesa mengambil tindakan segera bagi mengelak jalan runtuh akibat hakisan di Batu 60 Beaufort. Seorang penduduk, Joanna John, berkata hakisan semakin teruk dan menghampiri jalan itu sehingga 2 pembentukannya telah jatuh. Joanna berkata keadaan jalan tersebut membahayakan pengguna, terutama jika jalan itu runtuh ketika ada kenderaan melaluinya. Keadaan tebung runtuhan itu juga agak curam kerana ia berlaku di kawasan berbukit. Tambahnya, jalan itu putus. Ia pasti akan menyulitkan penduduk yang kerap menggunakan jalan berkenaan untuk berulang-alik ke Pekan Beaufort. Joanna mendakwa 3 aduan sudah dibuat kepada Jabatan Kejar Raya berkaitan perkara itu, namun setakat ini belum ada sebarang tindakan. Isu tular melalui aplikasi WhatsApp berkaitan seorang penculik pelajar sekolah telah ditangkap di Kota Merudu adalah tidak benar. Ketua Polis Daerah Kota Merudu Superintendent Zairul Nizal Ishak berkata terkesan dengan beberapa pesanan ringkas telah tular melalui aplikasi WhatsApp mendakwa seorang lelaki yang mahu menculik pelajar sekolah di sekitar daerah Kota Merudu dan Pitas telah ditangkap oleh pihak polis. Turut ditularkan adalah satu rakaman video berdurasi 23 saat yang dikatakan merujuk kepada penculikan tersebut. Polis Daerah Kota Merudu ingin mengesahkan bahawa perkara yang ditularkan itu adalah tidak benar sama sekali. Video yang ditularkan merupakan video yang telah dirakam oleh orang awam semasa polis melaksanakan tangkapan terhadap seorang lelaki kerana menceroboh kawasan pekarangan sebuah rumah di Kampung Marak Parak, Kota Merudu pada 11 Ogos 2022. Kes tersebut masih dalam siasatan dan suspek telah direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Sekian saya berita untuk pagi ini. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Sabah Hits Online TV. Saya Ivy mengundurkan salam hormat dan jumpa lagi.